kita dah nampak the next generation. Walaupun dia seorang pelajar, tapi dah macam penari profesional. Hasilnya dipersembahkan pada malam ini. Jadi hasilnya memang menakjubkan bagi saya. Inilah tahun yang saya lihat amat bermakna. Ia merupakan sejarah yang manis kepada mereka. Konsert Diraja ini adalah satu program yang mana kita buat khas untuk kita persembahkan hasil karya murid-murid kita dalam bidang muzik, tari, teater dan juga seni visual kita untuk kita persembahkan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Raja Pemansir Agong. Sebagai tanda kita menjunjung kasih kepada institusi Diraja. Kita telah mula laksana pada tahun 1997 lagi. Semua jawatan produksi kita, guru-guru dan juga murid-murid kita akan mempunyai nilai-nilai kerjasama, perpaduan, nilai budaya tinggi dalam memastikan persembahan yang terbaik. Istana Budaya ini adalah satu tempat yang paling prestij lah untuk seni persembahan pentas. Kita bangga kerana Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya sudi untuk bekerjasama dengan kita dan menjayakan program ini. Mereka turut menyokong usaha-usaha yang dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memastikan apresiasi KPM itu dapat dilaksanakan, iaitu dari segi perpaduan dia, dari segi jati diri dia, dari segi nilai budaya tinggi itu dapat diserapkan melalui seni dan budaya. So panggung sari yang kita adakan hari ini memanglah tempat yang paling prestij dan memang ditunggu-tunggu oleh anak-anak kami, anak dan guru-guru kami. Inilah tempat yang paling prestij bagi kami untuk kami persembahkan. Pada tahun 2023 ini, konsert kita ni memang saya rasa satu production yang sangat hebat. Kerana kita bukan saja dapat menggabungkan kepelbagaian bangsa dan kaum, dan juga kita bukan saja dapat mewarnai persembahan ini dengan berbagai budaya. Kali ini kita dapat satu elemen lagi yang mana perekaan busana sendiri. Perekaan busana, pakaian yang akan diperagakan oleh penyanyi kita nanti. Semuanya dihasilkan oleh guru-guru kita dan guru-murid kita. Untuk menghasilkan satu produksi yang hebat, memang latihan itu sangat penting. Kita bermula dengan sesi gubahan bengkel, gubahan lagu. Selepas kita dapat penyanyi, kita pergi sesi latihan pusat pula. Untuk konsert kali ini, kita telah adakan 4 kali latihan pusat. Yang bermula kita buat hari itu di Warisan Studio, banyak 2 kali. Dan lepas tu kita buat di Darul Puteri. Dan akhirnya sekali sebelum kita masuk ke IB ini, kita buat di Cempaka Hotel and Apartment. Jadi ensemble ini ataupun kumpul ini kita kumpul daripada budak pelajar bagi seluruh negara untuk berlatih. Dan kehebatan yang kita boleh cakap pada ini ialah walaupun mereka datang dari pelosok negara, tak kira apa bangsa dan juga agama, tetapi apabila mereka bermain di atas pentas IB, mereka memandang kepada satu notasi itu, maka not yang dikeluarkan, pola lantai yang dikeluarkan, suara yang dikeluarkan adalah sama. Harapan saya untuk konsert 2023 ini, dia bakal menjadi satu benchmark, satu pandai aras yang tinggi untuk mereka melihat bahawa kita ada ruang dan peluang di luar sana untuk kita mempersembahkan bakat dan kebolehan kita. Kami harap kami dapat melaksanakan program ini saban tahun. Sebab hasrat kita satu je, kita nak menunjukkan bahawa guru-guru kita, murid-murid kita, anak-anak tuan-tuan dan puan adalah hebat. Jangan kita simpan bakat dan kebolehan kita yang ada ni, kita patut pertontonkan pada hal ramai. Dan saya harap masyarakat di luar sana pun menghargai apa yang KPM nak pertontonkan kepada hal ramai. Itu hasrat dan harapan kami lah.
Untuk konsert pada kali ini, pada tahun ini, saya ditugaskan untuk menjadi pengarah muzik ataupun music director. Selain itu, saya juga pengubah untuk sebuah lagu. Sepanjang pelibatan saya untuk konsert di Raja ni sebanyak, tak silap saya dah 11 kali. Dia bermula pada tahun 2002, saya mula terlibat dan sehingga sekarang lah. Baik, sekali. Pam, 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 pam. 1, 2, 3, 4. Kita mempersembahkan pelbagai-bagai genre lagu daripada moden, pop, tradisional, etnik dan kami menyusun lagu-lagu tersebut dalam 6 segmen yang mana susunan lagu-lagu ini disusun secara menunjuk akan ada klimaks persembahan di akhirnya nanti. Tadi coba tadi jangan tadi semua tadi kat situ. Okey, ini tempo jaga. Dan inisiatif KPM menjayakan konsert ini memang benar-benar dapat membentuk modal insan murid-murid dalam muzik. Bagi saya lah, time saya masuk 2019, saya masuk dalam konsert Raja ni dalam keadaan yang kelam kabut. Maksudnya saya masuk time last minute, and time saya masuk tu saya sangat gembira lah sebab itu macam bukan semua orang boleh dapat main dalam satu orkestra yang besar, lagi-lagi bila orkestra ni melibatkan satu Malaysia. So saya pun nak lagi masuk lagi sekali untuk lagipun tingkatkan saya punya kemahiran dalam muzik dan juga sebab untuk masa ni dia banyak cabaran. So saya nak cabar diri saya untuk mainkan dan untuk buat persembahan yang terbaik. Seperti yang kita sedia maklum, Istana Budaya ataupun IB bukan pentas biasa-biasa. Bukan saya yang teruja, malah semua ahli konsert teruja untuk membuat persembahan di pentas yang berprestij sebegitu, dan saya rasa semua ahli konsert sebenarnya tak sabar untuk menjadikan konsert ini. Ini budak-budak tarian yang akan mempersembahkan bagi konsert di Raja bagi tahun 2023. Okey, proses standby. 5, 6, 7, go. Untuk konsert di Raja, saya merupakan salah seorang koreografer bagi melatih budak-budak tarian untuk produksi tari di konsert di Raja pada tahun ini. Saya kena menyiapkan tarian-tarian yang mempunyai pelbagai genre. Kalau kita dapat saksikan konsert kali ini, bukan tarian tradisional saja, mereka kena menari tarian Bollywood, tarian moden, pop yeye dan sebagainya lah. Dan kami dikehendaki untuk melatih mereka ini mengikut genre-genre yang diberikan. Kalau tak silap saya, kami kena buat lebih kurang sebanyak 15 set tarian. Setakat ni yang kami telah siapkan tarian adalah sebanyak 90% dan kita harapkan mereka dapat memberikan lebih daripada 100% kepada semua sekali. Dari sana dan telah saya rasa teruja sebab kali kedua setelah 2 tahun tak ada kan PKP, so macam excited lah sebab dapat jadi backup dancer kepada penyanyi nombor 1 di Malaysia.
semakin hampir dengan hari persembahan ni, saya rasa amat teruja kerana saya dapat berjumpa dengan Raja Permaisuri Agong dan artis-artis terkenal seperti Datuk Siti Nurhaliza. Saya pun rasa macam tak sangka sebab saya dapat jadi penari backup untuk dia, untuk menyanyi atas pentas. Alhamdulillah setakat ni kecederaan yang teruk tu tak ada sangat, cuma pernah mengalami kekejangan otot saja. Nilai positif yang saya dapat dalam menyertai konsert diraja ni, saya dapat belajar erti persahabatan, kerjasama dan perpaduan lah. Macam mana cikgu prestasi saya? Alhamdulillah, cemerlang. Cemerlang cikgu? Weh, cemerlang lah kawan, cemerlang. Wow. Baiklah kawan-kawan semua, ini antara aktiviti pemanasan badan atau warming up yang dilakukan oleh murid-murid semua. Dan aktiviti ini dilaksanakan sebelum mereka melakukan sesi latihan pementasan teater. Okey, kita mulakan daripada kepala sekolah. Nyanyi. Segmen teater ini kita mengangkat tema yang telah dibincangkan bersama dengan pengarah persembahan, iaitu tema cinta. Di mana cinta itu saya ketengahkan melalui bagaimana seorang murid yang mempunyai masalah pembelajaran. Dalam segmen teater ini, kami cuba mengangkat bahawasanya walau apa pun diri kita, walau siapa pun kita, itu bukan penghalang untuk kita terus berjaya. Dengan cara adalah cinta itu. Cinta kepada Tuhan, cinta akan diri sendiri, cinta kepada masyarakat sekeliling. Janganlah pendek sangat. Korang ni kenapa pendek sangat ni? Sama-sama. Cinta ada satu cara. Tapi sebelum cinta bagi tahu cara dengan cinta, saya memegang watak sebagai cinta di dalam segmen 3 pada konsert diraja tahun ini. Antara sebab untuk saya masuk konsert diraja ni, saya rasa saya nak banggakan ibu bapa saya. Selain itu, saya juga dapat mencongkil bakat saya sendiri untuk luahkan kepada masyarakat luar lah, bahawa lakonan ni bukan sekadar hanya lakonan, tapi kita mengekspresikan kita punya luahan di dalam diri maupun di luar diri kita. Library kan? Dia bukan pergi library, kita boleh baca buku. Tak payah masuk sekolah. Kami mempunyai satu durasi yang telah ditetapkan. Jadi kami terpaksa untuk memenuhi kehendak pengarah persembahan. Yang kedua adalah daripada segi gabungan latihan itu. Sebab dalam satu persembahan teater itu, murid daripada Johor, murid daripada Kuala Lumpur, murid daripada Perak. Jadi untuk melakukan gabungan daripada ketiga-tiga murid daripada ketiga-tiga negeri itu adalah bukan sesuatu yang mudah. Kalau aku tak bawa kau datang sini, kau takkan ada kat sini. Kalau aku tak kutip di betul sampah sana, kau jangan harap kau jadi macam ni. Mula-mula seorang ketua kelas. Daripada dasarnya cerita yang kami bawakan ni untuk membuli watak utama iaitu cinta. Saya nak sangat nak datang, nak perform di Istana Budaya. Siapa je performer yang tak nak pergi Istana Budaya? Pentas yang tercanggih di Malaysia. Saya berharap berjaya dengan jayanya. Tak berlaku banyak improvisasi, dapat lakukan dengan terbaik. Semua yang pengarah minta kita boleh buat. Untuk produksi konsert diraja KPM kali ini, tanggungjawab saya adalah untuk melatih mereka berdasarkan lagu-lagu yang telah mereka dipertanggungjawabkan lah. Jangan bila ada tempat tu, jangan tu diguna sini kan.
Sejujurnya agak mencabar sebab boleh dikatakan semua murid-murid ni mereka ada keupayaan masing-masing. Ada yang kita pilih kekuatannya pada ballad, genre ballad, ada yang lebih kepada lagu pop. Low note, speak je. Indah. Tak panjang, Instrumen kita ialah vokal. Kalau musician yang lain, ahli muzik yang lain, mereka ada instrumen mereka masing-masing. Kalau putus boleh tukar tali, kalau rosak boleh ganti. Tapi ini perlu dijaga. Sebab inilah ni, kita punya instrumen. Peluang bukan datang selalu. Mungkin ini adalah orang kata tu sekali je kamu punya peluang seumur hidup untuk membuat persembahan yang sebesar ini. Jadi saya selalu pesan pada mereka, make it worth. Pengalaman tu rasa seronok, rasa ceria. Kalau boleh saya lebih rela stay kat sini sebab apa? Sebab ya, hilang tekanan saya. Saya hanya fikir untuk saya nak perform sahaja bila saya di sini. Perasaan tu happy lah sebab saya pun tak sangka tahun ni pun dipanggil semula kan. Saya rasa bukan trauma lah, tapi macam menyerah sikit nak menyanyi ni. Saya sampai cakap dengan cikgu, dengan ayah saya, tak nak nyanyi dah. Ayah lah terutama dah bagi semangat untuk saya teruskan. Saya rasa happy lah. Diorang ni support saya, bagi saya sokongan yang baik lah, dorongan yang baik. So saya jadi berani untuk melangkah lebih jauh, insyaAllah. Kalau ada rezeki mungkin lepas habis sekolah ni mungkin saya akan masuk ke Aswara, insyaAllah. Mira kini berada di Istana Budaya dan hari ini merupakan hari yang terakhir buat tenaga produksi untuk melakukan persiapan terakhir mereka sebelum menjelangnya malam konsert diraja Kementerian Pendidikan Malaysia. Debaran kian terasa dan pastinya mereka akan berikan yang terbaik untuk memastikan konsert diraja Kementerian Pendidikan Malaysia berjalan dengan jayanya. Baik, sekarang Mira berada di bilik persediaan untuk mereka yang terlibat dengan konsert diraja KPM nanti. Kalau anda boleh lihat, di sini ada bilik tata rias, bilik busana dan sebenarnya produksi tata rias dan busana merupakan produksi yang amat penting di sebalik tabir konsert diraja KPM nanti. Pastinya mereka sekarang ni sangat sibuk. Saya sebenarnya diberi tugasan dan tanggungjawab untuk menghasilkan busana, iaitu untuk pakaian penyanyi yang akan membuat persembahan pada malam tersebut. Kami diberi masa untuk proses melakar rekaan, membuat desain dan memikirkan apakah rekaan yang sesuai untuk busana mengikut lagu yang telah diberikan kepada kami. Sebenarnya tugasan tersebut kami diberi masa lebih kurang 2 bulan sebenarnya untuk menghasilkan 4 busana tersebut. Jadi saya dibantulah oleh pelajar-pelajar saya seramai 4 orang untuk setiap lagu tersebut. Jadi saya bagi tugasan mereka untuk yang mana mereka mengikut kemahiran masing-masing. Proses saya melakar dan juga mendesain baju ni mengambil masa dalam sebulan sambil menghasilkan ada pengubah suaian dan sebagainya lah yang berkaitan. Dan pakaian ni direka khusus untuk penyanyi lelaki bagi lagu Pulang. Sebelum tu kan, jadi kita nampak kalau lelaki perempuan tu beza sikit ikut tu. Tapi tetap ikut tema dia, tema lagu sesuai dia. Untuk tahun ini, produksi kami
diminta untuk menyediakan pakaian-pakaian bagi penyanyi dan juga tata rias bagi penyanyi dan juga produksi teater. Untuk konsep sebenarnya kami dah bersepakat untuk membawa konsep yang bersesuaian. Seperti saya maklumkan tadi bahawa kami fokus kepada nyanyian. Okey, jadi nyanyian kami lihat kepada apa penyediaan penyanyi, terutama dari pembawaan lagu-lagu yang dibawa. Kami minta pelajar dan guru untuk bersedia dengan konsep berkaitan dengan lagu yang dibawa. Dalam produksi tata rias kami bawa anak-anak yang murid-murid yang memang terlibat secara langsung dalam kursus-kursus kosmetologi untuk mempromosikan kursus-kursus yang ada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia supaya mereka tahu kursus-kursus ini ada di bawah platform kita. Cabaran yang saya hadapi sepanjang program ini dijalankan dari segi masa, sebab kami diberikan task seramai 10 orang penyanyi untuk di-make-upkan hanya dalam beberapa jam saja. Harapan saya untuk konsert diraja ini, saya dapat menjalankan amanah yang telah diberikan kepada saya dengan baik dan lancar. Mira tak sabar. Sekarang ni Mira berada di belakang pentas Istana Budaya. Nampaknya seluruh produksi sedang sibuk melakukan persiapan terakhir sebelum menjelangnya malam konsert yang akan berlangsung esok di hadapan Raja Pemaisuri Agong. Nampak tak? Dengar tak? Kalau macam tu, jom ikut Mira, kita tengok. Petang ini kami mengadakan latihan untuk sesi sound check yang terakhirlah. Perubahan setakat ini kami bersedia dengan apa yang kami ada. Kami akan mempersembahkan dengan apa yang kami dah latih selama ini. Selama lebih kurang tak silap saya dalam kalau total bulannya mungkin 3 ke 4 bulan lah. Sebentar tadi sebenarnya kami dah mengadakan sesi latihan bersama Datuk Siti Nurhaliza dan Nur Aliza Idris, dan alhamdulillah mereka sangat-sangat supportif dan sangat-sangat sporting dan memberi kerjasama yang baiklah kepada kami. Dia macam tu. Tak tanggung rasa. Mereka ni memang sudah bersedia untuk buat persembahan. Dengan latihan yang agak lama, kita telah buat latihan. Jadi kira esok ni penentulah untuk menunjukkan apa yang diorang dah berlatih sebelum ni. Inilah masanya. Jadi harap-harap mereka dapat buat persembahan yang terbaik lah. Hampir setahun membuat persiapan malam ini, seramai 270 individu yang terlibat di dalam konsert diraja Kementerian Pendidikan Malaysia akan menunjukkan persembahan yang luar biasa di hadapan Raja Pemaisuri Agong Tengku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah. Dan pastinya malam ini persembahan yang bakal disajikan kepada tetamu cukup memukau dan luar biasa, khususnya dari segi persembahan nyanyian, tarian serta teater. Kalau kita lihat sambutan hari ini sangat meriah, mungkin disebabkan kita dah lama beberapa tahun yang tak dapat melaksanakan konsert diraja ini, jadi ramai yang menunggu saat-saat ini. Kalau kita lihat daripada segi kemenjadian murid ni, murid-murid KPM berpeluang untuk menyelahkan lagi bakat kesenian mereka, bukan sahaja dari segi persembahan seni teater, muzik dan juga tari, malah murid daripada bidang seni visual juga mampu mempamerkan karya-karya mereka di konsert diraja.
kehormatan ke bawah duri Yang Maha Mulia Sri Paduka Baginda Raja Permaisuri Agong. Hadirin dipersilakan duduk. Kami bawakan kepada anda Konsert Diraja Kementerian Pendidikan Malaysia 2023. Sebelum tu, okey-okey je. Tapi bila datang pentas, dia rasa aura dia lain macam pula. Sebab apa? Sebab kita buat persembahan dekat Permaisuri Agong. So, dia macam aura pentas tu lain sangat. Syasha dekat situ, dekat pentas, Syasha tak nampak apa-apa pun. Gelap je. Lega sangat. Sebab apa? Sebab dah habis, lega. And then I pun rasa I dah buat yang terbaik. So I dah lega sangat. Ya, lega sangat. Sebenarnya kita yang bagi cabaran untuk dia. Setiap kali persembahan atau task yang dibagi kat dia tu, kita orang yang sebenarnya bagi. Sebab dia muda lagi, jauh lagi perjalanan dia. Buat yang terbaik. Sebab apa tahu? Dekat atas pentas tu tak ada siapa yang boleh selamatkan dia kalau dia silap. Jadi
kepuasan dia untuk 3 hari ini, itulah yang dia bagi. Biasa memang setiap kali dia ada persembahan atau pertandingan, saya selalu memberi nasihat untuk dia. Jangan takut. Memanglah bila di atas pentas kan kita mesti ada gemuruh tu, tapi pastinya dia boleh buat yang terbaik. Yang datang melanda, mendung bukanlah pengakhir segala-galanya. Sebelah sayangku, besarkan hatimu, jangan biarkan secalit lara mengganggu. Bangkit serta percaya, keindahan menunggu. Bintangkan bersinar walau gelap datang di tempat pada waktunya. Matahari arah tetap terang dan ceria. Jadi janganlah kau diam saja wahai, oh sayang intan payungku, percaya hari esok pasti indah. Jadi janganlah kau diam saja wahai, oh sayang intan payungku, percaya hari esok pasti Sebelum kita buat persembahan tu, mestilah kita rasa gemetar sebab kita perform depan Permaisuri Agong kan. So, kalau dari saya ni memang peluang sekali seumur hidup lah. Semalam diri ini bagai daun gugur, lemah tak berkaki tadi peduli. Terus engkau pergi, biar ku sendiri, hilang sepi tak berbunyi. Berkali-kali ku coba untuk pergi jauh darimu. Beberapa hari sebelum konsert ni, saya dikabarkan atuk saya masuk ward critical because ada kanser perut. Info dari ayah, ayah kata Datuk kena operate bahagian leher. Alhamdulillah operation tu berjalan lancar, but then just tawakal lah. Dengan seribu canda konsert Diraja ni saya tak nak dia halfway saja sebab saya pun dah datang bengkel hampir setahun. Family pun cakap apa-apa terjadi, just go on with the flow. Pada mulanya tak adalah konsep yang ketara, tapi akhirnya desainnya kita dapat kenal pasti macam subjek matter dia adalah bawang. Itu yang masing-masing teruja tu. Saya sendiri pun teruja macam mana saya nak hasilkan bentuk bawang ni.
daripada busana dengan lagu genre balada tapi dengan tema baju tersebut. Dan akhirnya alhamdulillah dalam masa beberapa bulan saya bertengkur selumur bersama pelajar saya, bersama anak murid saya untuk membantu menghasilkan busana tersebut, dan pada malam ini terrealisasilah di pentas Istana Budaya ni, dan saya sangat gembiralah, alhamdulillah. Rahsiakan hati. Daripada tadi saya tengok si Nana menggayakan busana tu dengan apa tu, kita dapat tengok dia punya feel dengan baju, dengan nyanyian dia, memang meremanglah tadi, dan saya sangat puas hati. Saya ada dipilih untuk dalam persembahan ni, dan kebetulan saya buat konsep lagu orang asli. Mulanya memang saya kena nyanyi solo, tapi saya syorkan bagi pandangan pada KPM untuk saya nak buat tu sebagai slot mentor-mentee. Diorang perform all out malam ni, mereka rasa sangat seronok sebabnya ia merupakan sejarah yang manis kepada mereka dapat menari bersama dengan penyanyi asal kepada lagu Ayo Juragan ini. Ia adalah yang memori yang seronok untuk dikenang lah sebenarnya. Saya tengok bakat-bakat budak-budak ni daripada kecil sampai ke yang sekolah menengah. Mereka mempunyai bakat dari segi vokal lah, terutamanya vokal budak-budak sekarang ni memang luar biasa, sangat membanggakan dari segi bakat ni. Saya nampak dari segi dia punya tanggungjawab setiap peserta, setiap individu yang terlibat dalam persembahan ni memang mereka bagi komitmen sepenuhnya. Hasilnya dipersembahkan pada malam ini. Jadi hasilnya memang menakjubkan bagi saya. Okey, saya nak ucapkan tahniah kepada Kementerian Pendidikan Malaysia kerana mengajukan konsert diraja Kementerian Pendidikan Malaysia. Kerana di sinilah kita dapat lihat sendiri bagaimana anak-anak ni mereka mempunyai bakat yang luar biasa yang dapat kita tonjolkan di satu pentas yang sangat berprestij ni di Istana Budaya. Gunakan kesempatan yang ada ni. Diciptakan seorang insan lembut hati merdu pandangan. Telah jatuh berkelangan tadi mana ada rasa hanya kuntung kasihnya. Kabar itu merelakan
lah saya paling seronok lah. Ya, bila tengok yang menari mengiringi persembahan saya tu, dia punya taraf dia tu, walaupun dia seorang pelajar, mereka ni antara pelajar-pelajar, tapi dah macam penari profesional. So itulah hebatnya bila anak-anak muda ni diberi peluang dengan bakat yang mereka ada, mereka boleh tunjukkan kelebihan yang dan kesungguhan mereka terhadap bidang seni itu sendiri kan. Keterujaan dan kesedaran diri betapa tuanya dah lah tengok budak-budak dah. Kita dah nampak the next generation bila diberi peluang exposure macam ni kan, lebih cepat mereka dapat timbul ilmu. There's nothing like actually hands-on experience. Dunia ini penuh kepalsuan, mungkinkah tiada keikhlasan? Apakah ini suatu pembalasan? Ku sadar kebesaran-Mu Tuhan. Hati membeku mengingatkan kata janji manis-Mu. Aku di lambung kasih sayang suci dari-Mu. Oh, kejamnya lidah-lidah betulan, ucapan cinta mengiris nafas. Dalam industri kita kena ada that support team. Talent saja tanpa support team dia tak akan jadi. Jadi bila kita dapat anjurkan program yang sebegini, dia mengajar anak-anak kita untuk bekerja sebagai team. Perasaan saya sebenarnya nervous, tapi sebenarnya selepas dapat sokongan daripada Sir Izhar dan semua, saya rasa okey, saya rasa confident, saya rasa happy lah untuk membuat persembahan. Kaulah perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan harapan. Luahan rasa derita jiwa. Rasa happy lah sebab ni lah hari yang kami semua nanti-nantikan. Perwira di medan derita, merentasi ranjau kehidupan dengan Kami rasa happy sebab kami dapat buat persembahan depan Raja Permaisuri Agong untuk kali yang terakhir. Menjunjung kasih duli Tuanku, Raja disayangi rakyat.
satu keterujaan daripada pihak kami. Produksi bagi penyediaan busana juga tata rias dapat dipersembahkan di depan Masjid Agong. Utamanya adik-adik rekaan pelajar dan guru-guru kita di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia. Inilah tahun yang saya lihat amat bermakna, terutamanya dari persegi hasil kerja anak-anak kami dalam penyediaan busana dan juga tata rias. Kita membawa maklumat-maklumat terutamanya kepada masyarakat untuk mengetahui sebaran maklumat apa yang ada dalam platform pendidikan. Dan terima kasih kepada Didik TV kerana bersama dengan kami, terutamanya masyarakat dapat melihat hasil kejadian di bawah platform pendidikan ini dapat diapresiasikan dalam persembahan terutama daripada segi muzik, nyanyian dan tidak tertinggal penyediaan busana yang dibawa di bawah produksi kami yang dihasilkan oleh guru-guru dan pelajar kami di bawah platform Kementerian Pendidikan Malaysia. Memang ini salah satu platform bagi murid untuk mereka mempamerkan bakat sama ada bakat muzik mereka, bakat nyanyian, tarian. Kalau tengok tadi pun dalam konsert kali ini kita ada juga persembahan sketsa, teater, dan di situ kita boleh tengok bakat-bakat murid sebenarnya yang terpendang yang mana mereka ini bagi saya adalah pelapis bagi bakat-bakat seni yang ada di Malaysia ni sebagai penyambung kepada khususnya pada industri muzik negara kita lah. Secara keseluruhannya, saya merasakan penganjuran konsert Diraja pada tahun 2023 ini sangat berjaya dan diharapkan penganjuran ini tidak terhenti sampai di sini dan diteruskan lagi pada masa yang akan datang. Perasaan saya semestinya saya berasa bangga kerana perasaan saya ini juga mewakili kesemua anak-anak murid yang terlibat dalam konsert Diraja KPM pada tahun 2023. Kenapa saya rasa berbangga? Sebab harapan kita agar kemejadian murid itu dapat diselelahkan ke peringkat yang lebih tinggi, saya rasa telah berjaya dalam penganjuran konsert Diraja pada tahun ini. Memangnya mereka nervous, sangat nervous. Itu yang saya risau sebab mereka kurang pendedahan stage performance. Pada kali ini, kebanyakan pelajar-pelajar tu dia sakit tekak. Dia demam dan sakit tekak dan saya sendiri pun sakit. So di sini satu platform yang membiasakan murid ini untuk berada di pentas yang sebenar. Apalagi pentas yang besar, Istana Budaya telah memberi pengalaman yang berharga kepada semua pelajar. Saya ingin mengucapkan terima kasih di atas tunjukan yang cukup hebat dan juga lagu tadi ya, Gergahayu Tuanku, bagi pihak saya dengan Tuanku terima kasih. KPM 2023